Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafara Hizwani binti Muhammad Sofi. Saya akan membentangkan tentang biografi Ansel Adam. Nama sebenar ialah Ansel Extreme Adam. Dilahirkan pada 20 Februari 1902 di California, Amerika Syarikat. Meninggal dunia pada 22 April 1984 di California, Amerika Syarikat. Pergerakan ialah kumpulan F Stro 64, dikenali dengan fotografi dan konservasi. Anugerah yang dapat ialah anugerah Guggenheim Fellowship for Creative Arts US and Canada, Hasselblad Edward dan banyak lagi. Dia merupakan jurugambar landscape dan ahli alam sekitar yang terkenal dengan gambar hitam putih di Amerika Syarikat. Okey, persamaan antara karya Ansel Adam dan Edward Weston. Okey, berdasarkan gambar yang dipilih, persamaan antara karya mereka ialah mereka merupakan jurugambar landscape, iaitu mereka turut menghasilkan gambar yang jelas dan tajam yang seolah-olah menekankan objek di hadapan lensa daripada idea yang ada di fikiran mereka. Okey, Ansel Adam dan Edward Weston ni berdasarkan pada pedisma dan mistisisme, dan mereka sangat menghormati dengan alam sekitar dengan karya-karya landscape mereka. Ansel Adam dan Edward Weston ni mempunyai pemikiran yang terletak di belakang gambar. Mereka adalah sebahagian daripada tradisi intelektual yang merangkumi Romanisme dan untuk semua perhatian bagi penuh kasih sayang yang mereka curahkan pada objek-objek dunia seperti gambar yang dipilih. Selain itu juga mereka percaya bahawa realiti mempunyai dua dimensi yang berbeza. Satu fizikal dan dirasai oleh panca indera, dan yang lebih tinggi iaitu transcendental yang hanya difahami oleh akal. Hai, nama saya Nur Aisyah Azma binti Azlan, nama matrik C19A0460. Saya ingin membincangkan mengenai perbezaan antara karya Ansel Adam dan Edward Weston berdasarkan gambar di atas. Berdasarkan gambar di atas, perbezaannya adalah dari segi subjek utamanya. Ansel Adam mementingkan kualiti subjek utama yang ingin disampaikan dengan cara yang tersendiri. Begitu juga dengan Edward Weston. Beliau juga mempunyai cara tersendiri dalam mementingkan kualiti sebuah subjek utama dia. Selain itu, perbezaannya adalah dari segi penggayaan subjek. Ansel Adam dan Edward Weston mempunyai perbezaan dalam menggambarkan penguasaan dalam kehidupan subjek, dan mereka juga memiliki gaya mereka yang tersendiri. Gaya mereka yang tersendiri ialah mereka dengan memilih sebuah gunung di suatu kawasan. Selain itu, perbezaan berdasarkan gambar di atas ialah dari segi penggunaan bentuk. Ansel Adam menggunakan bentuk landscape, manakala Edward Weston pula menggunakan bentuk portrait ketika ingin menghasilkan sebuah karya. Selain itu, perbezaan lain adalah dari segi persekitaran persembahan gambar. Ansel Adam dan Edward Weston punya cara mereka yang tersendiri untuk menghasilkan karya yang berkaitan pemandangan gunung di sesuatu kawasan. Dan akhir sekali, perbezaan berdasarkan gambar di atas ialah membanding dan membeza antara karya. Gaya pengkaryaan antara Ansel Adam dan Edward Weston adalah lebih kurang sama dari segi penggayaan, medium dan sebagainya. Dan karya mereka adalah berbeza sedikit berbanding pengkarya lain seperti Donald Mike.
Sekian, terima kasih. Itu saja berkaitan perbezaan berdasarkan gambar di atas. Wabarakatuh. Nama saya Ilham Sarah binti Cik Zakaria, pemegang matrik C19A0144. Saya akan membentangkan perbezaan dan juga persamaan antara fotografer Edward Weston dan juga Ansel Adams. Nama sebenar Edward Weston ialah Edward Henry Weston yang dilahirkan pada tahun 1986, 24 Mac, dan beliau meninggal dunia pada umur 71 tahun pada tahun 1958. Beliau merupakan warga negara Amerika Syarikat. Gambar fotografi beliau terkenal dengan bentuk landscape dan juga nukes ataupun bogel. Beliau disenarai dalam kumpulan F.64. Beliau pernah menerima anugerah Guggenheim Fellowship for Creative Arts US and Canada. Persamaan karya beliau dan juga Ansel Adams ialah mereka menekankan akan perincian sesuatu gambar yang memfokuskan pada objek, image dengan tajam seolah-olah gambar itu nyata. Seterusnya, persamaan mereka ialah menhasilkan gambar yang lebih pendekatan yang lebih realistik, yang berkantun kepada fokus tajam gambar, kontra dan juga pendedahan yang tepat. Seterusnya, mereka juga turut mementingkan gambar yang di akhir foto dan cetakan akhir karya dengan luar biasa. Karya Edward Weston berunsurkan alam sekitar semula jadi dan keadaan persekitaran sekeliling. Perbezaan antara karya Edward Henry Weston dan juga Ansel Adams ialah Edward Weston ni menghasilkan gambar yang semula jadi, landscape disusun dengan teliti dengan berfokuskan tajam, gambar fokuskan yang tajam. Gaya yang dihasilkan Ansel Adams pula ialah visualisasi gambar akhir sebelum pendedahan proses pencetakan, iaitu gambar yang kaya dengan kualiti nada untuk subjek utama. Seterusnya, untuk pencahayaan subjek, Edward Weston menggunakan pencahayaan subjek pula. Edward Weston menggunakan fotografi makro, pencahayaan yang mempunyai uniknya, yang menghasilkan pencahayaan yang semula jadi dengan menyalakan gambar dengan bukaan lensa yang sangat kecil. Karya Ansel Adams pula dihasilkan ialah dengan menghasilkan gambar hitam putih yang mempunyai kehalusan cahaya dan juga bayangan yang indah. Seterusnya, penggunaan bentuk tempat. Kebanyakan hasil fotografi landscape Edward Weston diambil di tempat seperti tasik, pantai dan banyak lagi. Manakala Ansel Adams landscape di satu tempat seperti Gunung Ganang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hakimah Syafiqah binti Abdul Latif, memegang nombor matrik C19A0133. Saya akan meneruskan perbentangan persamaan dan perbezaan antara fotografi, iaitu Ansel Adams dengan Edward Weston. Persamaan yang pertama iaitu berunsurkan alam sekitar semula jadi dan keadaan persekitaran sekeliling. Persamaan yang kedua menitik beratkan elemen kehidupan flora dan fauna di muka bumi. Persamaan yang ketiga mengandungi nilai positif dan negatif yang bermanfaat di setiap karya yang dihasilkan. Perbezaan yang pertama, pemilihan
medium yang digunakan iaitu hitam dan putih, tidak seperti gambar yang lain yang mempunyai pelbagai warna yang terang. Perbezaan yang kedua mempunyai makna yang tersurat dan tersirat yang terkandung di sebalik karya yang dihasilkan, iaitu jalan cerita dan teks yang digunakan. Perbezaan yang ketiga memberi pengetahuan yang berguna kepada umum melalui setiap karya yang dihasilkan. Sekian, terima kasih.